اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Ayu Hafiz dan juga Haifa Najwa di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan Durian Wangi, Fatimah Az-Zahra serta Adeline Maira. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita nak kembali menyambung pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala bersama dengan para pelajar madrasah ibu saya, para pelajar madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat, dan kita telah tiba pada hadis-hadis yang masih lagi berkenaan tentang tajuk haji, namun pecahannya kali ini adalah berkenaan tentang meruntuhkan Kaabah untuk membinanya semula. Adakah pernah Kaabah diruntuhkan dan dibina semula? Maka kebanyakan hadis dibawa adalah riwayat berkenaan tentang Abdullah bin Zubair yang telah meruntuhkan Kaabah untuk membina semula Kaabah. Dan kita telah tahu daripada riwayat sebelum ini bahawa Nabi SAW pernah menzahirkan hasrat untuk membina semula Kaabah mengikut binaan Nabi Ibrahim yang asal, yang telah dibuat berbeza oleh orang Quraisy ketika usia baginda Nabi SAW 35 tahun. Riwayat 3244. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah qala akhbarana Ibnu Abi Sulaiman an Ata'in qala lamma ihtaraqa. Daripada Ata' berkata, tak kala telah terbakar Baitullah. Bilakah terbakarnya Baitullah? Zaman Yazid bin Muawiyah, pada zaman Yazid bin Muawiyah. Apa yang berlaku? Kenapa Kaabah terbakar? Hina ghazahu, ketika mana telah menyerang Kaabah Ahlu Syam, tentera-tentera Syam. Maka kita tahu pada zaman Yazid bin Muawiyah ada dua tempat yang mana penduduknya tidak mahu untuk berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Maka penduduk Madinah, maka telah berlakulah peristiwa Harrah, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk Madinah. Dan yang kedua adalah penduduk Mekah yang tidak mahu berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Maka telah berlaku peperangan sehingga terbakar Baitullah Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fakana min amrihi makan, maka berlakulah pada Baitullah apa yang telah berlaku. Tarakahu bin Zubair, maka ketika itu yang menjadi ketua di Mekah adalah Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Zubair telah membiarkan Baitullah dalam keadaan terbakar dan rosak hatta qadiman nasul mausim, sehingga orang ramai telah datang untuk musim haji. Al-mausim bermaksud musim haji. Maka Abdullah bin Zubair sengaja membiarkan Kaabah begitu supaya penduduk-penduduk yang Mekah dan juga orang-orang yang datang haji nampak kekejaman Yazid bin Muawiyah dan mereka ingin turut serta bersama dengan beliau dalam untuk mempertahankan Baitullah. Yuridu, Abdullah bin Zubair berkehendak ayyujarri'ahum, untuk menaikkan semangat mereka yang datang haji, au yuharribahum, ataupun untuk menggalakkan mereka berperang, ala ahli Syam, untuk mereka berperang melawan penduduk Syam. Falamma sadaran nas, apabila telah tiba orang ramai untuk menunaikan haji, maka Abdullah bin Zubair berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ashiru alayya, nasihatilah daku fil Kaabah, pada urusan Baitullah.
anqudha, adakah aku perlu merobohkannya, summa abni bina'aha, kemudian aku membinanya semula, au aslihu, ataupun aku hanya perlu memperbaiki ma waha, apa jua yang telah rosak daripada Kaabah. Adakah kita nak bina balik ataupun kita sekadar nak memperbaiki apa yang telah rosak? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berkata, "Fa inni qad furiqa li ra'yun fiha." Kata Abdullah bin Abbas, maka sesungguhnya telah muncul kepadaku satu pandangan berkenaan tentang itu. Ara, kata Abdullah bin Abbas, aku berpandangan antusliha, bahawa kamu wahai Abdullah bin Zubair sekadar memperbaiki mawaha, apa yang telah rosak daripada Kaabah. Wa tada'a, dan kamu membiarkan Baitullah aslaman nasu alaih, sebagaimana ketika orang ramai telah masuk Islam, iaitu Abdullah bin Abbas cadangkan jangan diubah apa-apa. Wa ahjaran, dan kamu biarkan binaan-binaan batunya aslaman nasu alaiha, sebagaimana ketika orang ramai telah masuk Islam padanya, iaitu tanpa mengubah apa-apa. Wa bu'itha alaiha nabi, dan kamu biarkan binaan tersebut sebagaimana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepadanya, iaitu sama dalam kurungan tanpa mengubah apa-apa. Faqala bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair pun berkata, "Lau kana ahadukum ihtaraka baituh, kalaulah sekiranya salah seorang daripada kamu terbakar rumahnya, ma radiya, nescaya tidak ada yang akan gembira, hatta yujiddah, sehinggalah dia memperbaharuinya." Maka Abdullah bin Zubair memberi cadangan. Abdullah bin Zubair kata, kalaulah rumah kita yang terbakar, maka nescaya kita akan membina baru. Maka namun kata Abdullah bin Zubair, fakaifa baitu rabbikum, maka bagaimana pula dengan rumah Tuhan kamu? Dah terbakar, dah rosak, takkanlah pada waktu itu sekadar nak memperbaharui ini, sekadar nak memperelokkan yang rosak sahaja, sepatutnya dibina baru. Kata Abdullah bin Zubair, inni mustakhirun rabbi thalasa, sesungguhnya aku akan solat istikharah, meminta petunjuk Tuhanku selama 3 hari. Summa azimun, kemudian aku akan menetapkan ala amri, keputusanku. Falamma madat thalathu, apabila telah berlalunya 3 hari, ajma'a ra'yah, maka telah tetaplah pandangan Abdullah bin Zubair ala an yanqudaha, bahawa beliau akan merobohkan Kaabah. Maka Abdullah bin Zubair selepas daripada kedatangan Islam, beliau adalah orang yang pertama yang merobohkan Kaabah. Tapi bukan merobohkan dengan niat yang tak baik, merobohkan untuk membina semula. Fatahamahun nas, maka orang ramai telah menjauhkan diri daripada Abdullah bin Zubair dan juga daripada Kaabah. An yanzila bi awwalin nasi yas'adu fihi amrun minas sama', mereka takut akan turun kepada orang yang mula-mula merobohkan Kaabah sesuatu azab daripada langit. Mereka takut nanti kalaulah turunnya azab kepada orang yang merobohkan Kaabah. Hatta sa'idahu rajul, sehingga telah keluar setelah daripada merobohkan Kaabah seorang lelaki, fa'alqa minhu hijarah, dan dia meletakkan pada waktu itu batu-batu yang dia telah robohkan daripada Kaabah. Falamma lam yarahun nas, maka apabila orang ramai melihat tidak ada apa-apa yang menimpa orang tersebut, tataba'u, barulah mereka turut mengikutinya. Fanaqaduh, maka mereka telah merobohkan Kaabah, hatta balaghu bihil ard, sehingga Kaabah telah rata dengan jarak tanah. Mereka hancurkan habis Kaabah kerana nak bina baru. Faja'ala bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah menjadikan di sekeliling Kaabah a'midatan, beberapa tiang, fasattara 'alaiha, dan beliau telah menutupi sekeliling Kaabah tersebut as-sutur, dengan kain-kain penghadang, hatta ratafa'a bina'uh, sehinggalah dinaikkan binaannya kelak. Maka Abdullah bin Zubair telah tutup Kaabah dengan kain, dengan penghadang, supaya walaupun Kaabah tak ada, namun orang apabila nak solat, mereka boleh tetap menghadap ke arah kawasan kain yang telah ditutup pada kawasan Kaabah tersebut. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, pada baris yang kelima daripada bawah, kata Imam Nawawi, al-maqsudu bihadhil a'midah,
Tujuan Abdullah bin Zubair meletakkan tiang-tiang di sekeliling binaan Kaabah dan juga adanya kain dan penghadang, an yastaqbilahal musallun, bahawa orang yang nak solat boleh menghadap ke arah kain dan juga tiang tersebut untuk sementara waktu. Wa ya'rifu, dan mereka boleh kekal tahu di manakah tempat asal Kaabah. Walam tazal tilka sutur, dan berterusan dibiarkan penghadang dan kain tersebut hatta irtafa'al bina, sehingga dinaikkan binaan, wasara musyahidan linnas, dan kemudian orang ramai boleh nampak Kaabah yang telah baru dibina. Fa'azalaha, barulah Abdullah bin Zubair akan buang tiang dan juga penghadang tersebut. Waqala Ibn Zubair, dan telah berkata Abdullah bin Zubair, sesungguhnya aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadaku, kerana Aisyah ini adalah makcik kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Maka Aisyah berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, laula anna nas, kalaulah tidak kerana sesungguhnya orang-orang Quraisy, hadithun ahaduhum bi kufrin, terlalu baru tempoh masa mereka dengan kekufuran, walaysa indi, dan tidaklah di sisiku mempunyai perbelanjaan, ma yuqawwini, yang boleh membantuku, ala binaihi, untuk membina semula Kaabah, lakuntu, sabda Nabi terangkan keinginan Nabi bagaimanakah Kaabah zaman Nabi Ibrahim. Sabda Nabi, lakuntu adkhaltu fihi, pasti aku akan masukkan ke dalam bahagian dalam Kaabah, minal hijri, daripada kawasan hijri Ismail, khamsata azru', kadar 5 hasta. Dalam riwayat sebelum ini kita pernah baca kadar 7 hasta. Maka antara 5 ke 7 hasta daripada kawasan hijri Ismail, sebenarnya itu adalah kawasan daripada binaan Kaabah yang asal pada zaman Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang Nabi ingin tukarkan Kaabah kembali kepada zaman Nabi Ibrahim, sabda Nabi, wa ja'altu laha baban, dan aku akan jadikan untuk Kaabah satu lagi pintu, yadkhulun nasu minhu, yang dengan pintu tersebut orang boleh masuk, wa baban, dan pintu yang kedua, yakhrujuna minhu, orang boleh keluar. Dan itulah pada zaman Nabi Ibrahim terdapat 2 pintu pada Kaabah sebenarnya. Namun orang Quraisy telah tukarkan kepada hanya 1 pintu. Qala, maka berkata Abdullah bin Zubair, fa anal yawma ajidu ma unfik, maka pada hari ini aku mendapati aku mempunyai perbelanjaan untuk membina semula Kaabah sebagaimana yang Nabi inginkan mengikut binaan asal Nabi Ibrahim. Walastu akhafun nas, dan aku tidak takut kepada kata-kata manusia. Qala, berkata perawi, fazada fihi, maka Abdullah bin Zubair telah menambah dalam binaan Kaabah sebanyak 5 hasta minal hijri, daripada kawasan hijri Ismail, hatta abda, sehingga telah jelas kelihatan, usan, batu asas, nazaran nasu ilaih, dan orang ramai pun boleh melihat kepada batu asas tersebut. Maka bila telah diruntuhkan Kaabah, maka orang ramai pun nampak sememangnya betul di bawah hijri Ismail adanya batu asas yang mana Nabi Ibrahim telah buat Kaabah, dan batu asas tersebut menunjukkan Kaabah sebenarnya bukanlah seperti zaman kita berbentuk 4 segi tetap, namun ianya adalah panjang lebih sedikit, dan ianya adalah sampai kepada 5 ke 7 hasta daripada kawasan hijri Ismail. Dan orang ramai pun boleh nampak seperti yang Nabi SAW sebutkan kepada Aisyah. Fabana alaihi bina, maka telah dibina binaan mengikut batu asas Nabi Allah Ibrahim. Wa kana tulul Ka'bah, dan adalah ketinggian Kaabah pada waktu itu adalah 18 dhira', adalah 18 hasta. Falamma zada fih, maka apabila telah ditambah binaan asal Kaabah mengikut binaan Nabi Ibrahim, istaqsarah, maka Kaabah kelihatan rendah. Fazada, maka Abdullah bin Zubair telah menambah fi tulihi, pada ketinggian Kaabah, asyratu azru', lagi 10 hasta. Sebab pada awalnya Kaabah berbentuk 4 segi, tetapi apabila telah ditambah bahagian hijri Ismail 5 ke 7 hasta, maka Kaabah kelihatan rendah. Lalu Abdullah bin Zubair tambah lagi 10 hasta pada ketinggian Kaabah.
Wa ja'ala lahu babain, dan seperti yang Nabi inginkan, maka Abdullah bin Zubair telah menjadikan bagi Kaabah dua pintu, satu pintu yang boleh dimasuki daripadanya, wal akharu yukhraju minhu, dan satu lagi pintu untuk keluar. Falamma qutila ibn Zubair, apabila Abdullah bin Zubair telah dibunuh. Bila Abdullah bin Zubair telah dibunuh, beliau telah berterusan diserang oleh tentera Abdul Malik bin Marwan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka kata para ulama sirah, Abdullah bin Zubair telah dibunuh pada bulan Zulhijjah tahun 73 Hijrah. Dan Kaabah pun pada waktu itu diserang oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka apabila Abdullah bin Zubair telah dibunuh, katabal Hajjaju, maka Hajjaj bin Yusuf telah menulis kepada ketuanya Abdul Malik bin Marwan, yukhbiruhu, mengkhabarkan kepada Abdul Malik bin Marwan perubahan Kaabah yang telah dibina oleh Abdullah bin Zubair. Wa yukhbiruhu, dan Hajjaj bin Yusuf memaklumkan kepada Abdul Malik bin Marwan, anna bin Zubair, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Zubair qad wada'al bina, Abdullah bin Zubair telah membina Baitullah ala usin, di atas asas yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim, nazara ilaihil udul, dan telah menyaksikan batu asas tersebut orang-orang yang boleh dipercayai daripada penduduk Mekah. Namun Abdul Malik ketika itu dia belum tahu hadis yang Nabi ada sampaikan kepada Aisyah yang memang Nabi inginkan Kaabah dibina semula atas binaan Nabi Ibrahim. Maka pada awalnya Abdul Malik bin Marwan menyangka Abdullah bin Zubair bina mengikut kehendak dan sukanya. Fakataba ilaihi Abdul Malik, maka Abdul Malik telah menulis surat kepada Hajjaj, inna lasna, sesungguhnya kami berlepas diri, min talkhih, daripada perbuatan buruk Ibnu Zubair fi syai'in, pada sesuatu apapun. Kami tak nak terlibat dengan apa yang dibuat oleh Ibnu Zubair. Maka Abdul Malik bin Marwan suruh Hajjaj bina semula Kaabah sebelum daripada Abdullah bin Zubair bina mengikut binaan Nabi Ibrahim. Maka sebenarnya Kaabah berkekalan dengan binaan Nabi Ibrahim sampailah usia Nabi 35 tahun. 5 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Dan ketika itu orang Quraisy mereka telah ubah Kaabah mengikut pada waktu itu kesesuaian mereka. Mereka bina kecil kerana mereka tak cukup duit. Mereka tinggikan pintunya supaya tak semua orang boleh masuk. Mereka hanya jadikan satu pintu, tidak lagi dua, supaya mereka boleh kawal siapa yang boleh masuk dalam Kaabah dan siapa yang tidak. Amma mazada, kata Abdul Malik bin Marwan kepada generalnya Hajjaj, adapun apa yang telah ditambah oleh Abdullah bin Zubair fi tulih, pada ketinggian Kaabah, fa akirrah, maka kekalkanlah ia. Wa amma mazada, namun apa jua yang telah ditambah oleh Abdullah bin Zubair fihi, daripada bahagian Kaabah, minal hijri, daripada kawasan hijri Ismail, faruddahu, maka kembalikanlah semula, ila bina'i, kepada binaan asal sebelum Abdullah bin Zubair tambah. Wasuddal bab, dan tutuplah pintu yang Abdullah bin Zubair telah bina. Maksudnya kembali kepada satu pintu, bukan dua pintu. Fanaqadahu, maka Hajjaj bin Yusuf telah merobohkan semula Kaabah, wa a'adahu ila bina'i, dan membina semula mengikut binaan seperti mana yang orang Quraisy telah buat. 3245. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu Abdullah bin Ubaid bin Umair wal Walid bin Atha yuhadditsan an al-Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah qala Abdullah bin Ubaid telah berkata, wafadal Harith bin Abdullah, telah datang menemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bila Ibnu Zubair telah disyahidkan, maka yang menjadi pemerintah adalah Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan ini adalah ayah mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka telah datang menemui Abdul Malik bin Marwan Harith bin Abdullah fi khilafatih, sewaktu pemerintahannya. Faqala Abdul Malik, maka Abdul Malik telah berkata kepada Harith bin Abdullah, yang merupakan seorang ilmuwan, seorang yang pada waktu itu hebat pengetahuan dia dan dipercayai oleh khalifah. Maka Abdul Malik berkata, ma azunnu, tidaklah aku melihat Aba Khubayb, iaitu Abdullah bin Zubair, telah mendengar sesuatu daripada Aisyah. Maka yaz'um, apa yang beliau telah dakwa, beliau telah mendengar daripada Aisyah sesuatu.
Maka Haris bin Abdullah pada waktu itu membenarkan. Haris bin Abdullah berkata, bala, bahkan wahai khalifah, ana sami'tuhu minha, aku juga sebenarnya ada mendengar hadis tentang Baitullah daripada Aisyah. Qala, maka berkata Abdul Malik bin Marwan, sami'taha taqulu madza? Apakah yang kamu dengar Aisyah katakan daripada Nabi? Qala, berkata Haris bin Abdullah, qalat, Aisyah telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna qaumaki, wahai Aisyah, sesungguhnya kaum kamu Quraisy, istaqsaru, mereka telah mengurangkan keluasan daripada binaan Baitullah. Mereka telah kecilkan. Dan bahagian mana yang mereka kecilkan? Itulah bahagian yang kita kenali sebagai Hijri Ismail pada zaman kita. Kadar 5/7 hasta. Sebab itu kalaulah kita dapat masuk dalam Hijri Ismail, bukan semua Hijri Ismail adalah bahagian dalam Kaabah. Hanya bahagian yang berhampiran dengan dinding sahaja. Itu adalah bahagian dalam Kaabah. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya kaum kamu Quraisy mereka telah mengurangkan keluasan daripada binaan asal Baitullah. Walaulah hadatsatu ahdihim, dan kalaulah tidak kerana baru sahaja tempoh masa mereka bersyirki dengan syirik, a'adtu, aku nescaya akan kembalikan binaan Kaabah, ma taraku minhu, apa yang mereka biarkan dan mereka tinggalkan daripada binaan Kaabah. Fa in bada, maka Nabi telah pesan kepada Aisyah, maka jika jelas telah sesuai waktu liqaumiki, untuk kaum kamu, min ba'di, selepas daripada kewafatanku, ayyabnu, untuk mereka membina semula Kaabah, fahalummi, maka marilah kamu. Maka Nabi ajak Aisyah untuk Nabi tunjukkan dekat mana yang orang Quraisy telah keluarkan daripada binaan asal Kaabah. Maka Nabi bersabda, fahalummi, maka marilah ikut daku, liuriyaki, supaya aku menunjukkan kepada kamu wahai Aisyah, ma taraku minhu, apa yang Quraisy telah tinggalkan daripada binaan asal Kaabah. Fa'araha, maka Nabi SAW telah tunjukkan kepada Aisyah. Maka riwayat tersebut menyebut qariban min sab'i adru', kadarnya lebih kurang 7 hasta yang orang Quraisy telah tidak masukkan ke dalam binaan Kaabah, padahal itu adalah binaan asal Nabi Allah Ibrahim. Hadza hadis Abdullah bin Ubaid wa zada alaihi al-Walid bin Atha. Ada penambahan dalam riwayat Walid bin Atha, Nabi SAW telah bersabda kepada Aisyah tentang binaan asal Nabi Ibrahim, wala ja'altu laha, dan pasti aku akan menjadikan untuk Kaabah, sabda Nabi, babaini, 2 pintu, mawdu'aini fil ardi, di mana diletakkan kedua pintu tersebut di permukaan tanah. Syarqiyan, 1 pintu menghadap ke timur, wa gharbiyan, dan 1 pintu menghadap ke barat. Wahal tadrin, dan adakah kamu tahu wahai Aisyah, lima kana qaumuki, kenapa kaum kamu Quraisy, rafa'u babaha, mereka meninggikan pintu daripada tanah. Macam kita tengok zaman kita, kalau nak masuk ke dalam Kaabah kena melalui tangga. Tapi pintu zaman Nabi Ibrahim, pintu Kaabah, dia sebenarnya mendata pada waktu itu dia sama level dengan tanah. Maka Aisyah berkata, lah, aku tidak tahu wahai Rasulullah, kenapa Quraisy buat begitu. Maka baginda bersabda, ta'azzuzan, kerana kedudukan mereka. Allah yadkhulaha, mereka tidak mahu untuk masuk ke dalam Kaabah, illa man aradu, kecuali orang yang mereka inginkan. Fakana ar-rajulu idza huwa arada an yadkhulaha, maka adalah apabila ada orang yang ingin untuk masuk ke dalam Kaabah, yad'unahu, maka mereka biarkan orang tersebut memanjat terlebih dahulu, hatta idza kada an yadkhula, sehingga apabila orang tersebut hampir-hampir untuk masuk, dafa'uhu, maka orang Quraisy, penjaga Quraisy, akan menolak jatuh orang tersebut, fasaqata, lalu jatuhlah orang tersebut. Berkata Abdul Malik bin Marwan kepada Harith bin Abdullah, anta sami'taha, adakah kamu benar-benar telah mendengar riwayat tersebut daripada Aisyah, yang Aisyah menyebutkan ini? Maka berkata Harith bin Abdullah, na'am ya. Qala, berkata Abdul Malik bin Marwan, fanakata, berkata perawi, fanakata sa'atan bi'asah, maka Abdul Malik bin Marwan telah mengguris sesuatu pada tanah dengan tongkatnya, menggambarkan yang dia sedang berfikir. Kemudian beliau berkata, waditu, aku amat berharap, anni taraktuhu, kalaulah aku dapat membiarkan Kaabah sebagaimana apa tahammala yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Maka daripada sini kita belajar, Abdul Malik bin Marwan, beliau robohkan semula binaan Abdullah bin Zubair kerana dia tidak tahu hadis Aisyah
yang mana Abdullah bin Zubair tahu. Namun kemudian beliau biarkan begitu kerana beliau tidak mahu binaan Kaabah menjadi permainan para khalifah dan para pemimpin. Maka sebab itu pada zaman kita, binaan Kaabah adalah sebagaimana yang orang Quraisy telah buat ketika usia Nabi 35 tahun. Masih lagi bukan binaan bentuk yang asal seperti binaan Nabi Ibrahim yang mana sebahagian daripada Hijri Ismail sebenarnya adalah termasuk daripada Kaabah. Kaabah asalnya mempunyai 2 pintu. Yang ketiga, pintu Kaabah sebenarnya tidaklah terlalu tinggi daripada jarak tanah. Sebaliknya, sama level dengan tanah. Yang keempat, binaan Kaabah tidaklah begitu tinggi seperti zaman kita, namun tidak lagi diubah selepas daripada itu. Riwayat 3246, cuma ketika pemerintahan era Saudi, mereka telah bina balik Kaabah tetapi tetap sama sebagaimana binaan Quraisy kerana tidak mahu lagi diubah supaya tidak lagi orang pada waktu itu berterusan bergaduh mengubah hanya kerana perbezaan fahaman dan juga pemerintahan. Maka riwayat 3246, maka ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Jabalah qala hadatsana Abu Asim bin Tawil wa bi ilai qala hadatsana Abdul Humaid qala kuna Abdul Razzaq kilahuma an Ibnu Jurayj bi hadzal isnad misla hadis Ibnu Bakr. 3247. Wa bi ilai qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Abdullah bin Bakr As-Sahmi qala hadatsana Hatim bin Abi Saghirah an Abi Qaza' an Abdul Malik bin Marwan. Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan bainama huwa yatufu bil baiti, sedang beliau melakukan tawaf di Baitullah, idh qala, maka beliau berkata, qatalallahu ibn Zubair, semoga Allah membinasakan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, haitsu yakzib, apabila beliau berdusta ke atas Ummul Mukminin Aisyah. Yaqul, Abdullah bin Zubair berkata, sami'tuha, aku telah mendengar Aisyah berkata, qala Rasulullah, di mana Nabi SAW telah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula hidthanu qaumiki bil kufri, kalaulah tidak kerana barunya tempoh kaum kamu Quraisy dengan kekufuran, lanaqattul baita, sabda Nabi, pasti aku akan merobohkan Baitullah Kaabah hatta azida, sehingga aku dapat menambahkan fihi, pada binaan Kaabah, minal hijri, daripada bahagian Hijri Ismail. Fa inna qaumaka, maka Nabi bersabda kepada kaum maki, kerana sesungguhnya kaum kamu Quraisy qassaru, mereka telah mengurangkan fil bina, daripada keluasan Baitullah Kaabah. Maka bila Haris bin Abdullah dengar kata-kata Abdul Malik bin Marwan yang dia tidak percaya bahawa Abdullah bin Zubair telah mendengar hadis tersebut daripada Aisyah, maka Haris bin Abdullah berkata, la taqul hadza, janganlah berkata begini wahai Amirul Mukminin, fa ana sami'tu, kerana aku juga telah mendengar Ummul Mukminin Aisyah tuhaddisu hadza, meriwayatkan hadis ini. Maka Haris bin Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, aku pun dengar hadis yang sama sebagaimana Abdullah bin Zubair mendengar. Maka berkata Abdul Malik bin Marwan, lau kuntu sami'tuhu qabla an ahdimah, kalaulah aku mendengar juga hadis tersebut sebelum aku merobohkan Kaabah, la taraktuhu, pasti aku akan membiarkan Kaabah ala ma bana Ibnu Zubair, sebagaimana apa yang telah dibina oleh Ibnu Zubair. Namun dia tidak tahu, dan itulah ketentuan Allah. Allah inginkan Kaabah sebagaimana yang kita lihat pada zaman kita. Riwayat yang seterusnya 3248. Wa bi ilayhi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Abu al-Awas qala hadatsana Asy'as bin Abi Sya'tha an al-Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qala sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jadri, berkenaan tentang dinding Kaabah pada Hatim. Dinding Kaabah pada Hatim, iaitu pada Hijri Ismail. Aminal baiti, adakah kawasan Hijri Ismail tersebut daripada Baitullah wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, na'am ya. Qultu, maka Aisyah bertanya lagi, falima lam yudkhiluhul baita, kenapa orang Quraisy mereka tidak masukkan kawasan itu ke dalam binaan Kaabah? Baginda menjawab, inna qaumaki qassarat bihimun nafqah, sesungguhnya kaum kamu Quraisy sewaktu mereka nak membina Kaabah, mereka telah kekurangan perbelanjaan, mereka tidak cukup duit. Qultu, maka Aisyah bertanya, fama sya'nu babihi murtafi, kenapa pintu Kaabah ditinggikan daripada tanah? Maka baginda bersabda, fa'ala dzaliki
qaumuki, maka dilakukan itu oleh kaum kamu Quraisy, liyudkhilu man sya'u, supaya mereka boleh membenarkan masuk siapa yang mereka kehendaki, wa yamna'u, dan mereka boleh menghalang daripada masuk ke dalam Kaabah siapa yang mereka kehendaki. Walaula, sabda Nabi, dan kalaulah tidak kerana anna qaumaki, bahawa sesungguhnya kaum kamu Quraisy, hadisun ahduhum, baru sahaja tempoh masa mereka, fil jahiliyah, di dalam zaman jahiliyah, sebab Quraisy pada waktu itu baru sahaja masuk Islam. Sabda Nabi, fa akhafu, maka aku risau, kalaulah aku membina sebulan Kaabah, fa akhafu, maka aku risau, antun kira qulubuhum, hati mereka akan tidak bersetuju, akan merasa terganggu. La nazartu an udkhilal jadra fil baiti, pasti aku akan menjadikan dimasukkan semula bahagian daripada hijr Ismail tersebut ke dalam Kaabah. Tapi bukanlah semua hijr Ismail, hanya kadar 5 ke 7 hasta seperti riwayat yang kita telah baca. Wa an ulziqa babahu bil ardi, sabda Nabi, dan pasti aku akan menjadikan pintu Kaabah pada permukaan tanah. Riwayat yang terakhir untuk pagi ini, riwayat 3249. Kita habiskan lagi 3 riwayat, minta maaf. Riwayat 3249. Wa bi ilai qala hadatsana wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ubaidullah ya'ni bin Musa qala hadatsana Syaiban an Ash'ath bin Abi Sya'tha an al-Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijr Ismail, dan baki hadis adalah sama. Wa qala fihi, dan Nabi SAW ada bersabda pada riwayat ini ada penambahan, masya'nu babihi murtafi'an la yus'adu ilaihi illa bisullam. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah situasi pintu Kaabah murtafi'an, kenapa begitu ditinggikan daripada tanah, la yus'adu, tidak boleh memasuki kepada pintu Kaabah, illa bisullam, kecuali dengan tangga. Maka Nabi pun terangkan kenapa orang Quraisy buat begitu. Wa qala, dan dalam hadis ini Nabi bersabda, makhafata an tanfira qulubuhum, Nabi tak nak runtuhkan Kaabah ketika itu. Nabi tak nak bina semula Kaabah mengikut binaan Nabi Ibrahim, kerana Nabi risau hati-hati orang Quraisy, mereka tak bersetuju. Muhammad semua benda nak ubah, Kaabah kami pun Muhammad nak ubah, maka Nabi tak nak ada perasaan itu pada hati-hati Quraisy. Bab yang seterusnya berkenaan tentang babul haji, menunaikan haji, anil ajiz, bagi orang yang tidak mampu. Sama ada dia tidak mampu li zamanah, kerana sakit yang berterusan, wa haram, ataupun dia tidak mampu kerana sangat-sangat tua, wa nahwihima aulil maut, ataupun dia tidak mampu menunaikan haji kerana dia telah meninggal dunia. Maka adakah kita boleh buat haji untuk orang lain? Jawapan dia boleh. Dan itu yang kita kenali sebagai badal haji. Dan di sini ada 2 riwayat yang menunjukkan keharusan untuk melakukan haji bagi orang lain. 3250. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab bin Sulaiman bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau telah berkata, adalah Fadl bin Abbas radhiyallahu Rasulillah telah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'atuhu, maka telah datang kepada Nabi seorang wanita daripada kabilah Khas'am, tastafti, bertanyakan soalan kepada baginda. Faja'alal Fadlu, maka adalah Fadl bin Abbas berterusan melihat kepada wanita tersebut, wa tanzuru ilaih, dan wanita tersebut pun melihat kepada Fadl. Faja'ala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan yasrifu, mengalihkan muka Fadl bin Abbas ila syikil akhar, ke arah yang lain. Qalat, maka berkata wanita tersebut, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya ketetapan kefarduan haji yang Allah telah tetapkan ke atas para hambanya, adrakat abi, telah sampai kepada ayahku, kabiran, namun ayahku adalah seorang yang sangat-sangat tua, la yastati, ayahku tidak mampu, an yasbuta, untuk menunggang dengan selamat, ala rahilah, di atas unta. Afa ahujju anhu, maka adakah aku boleh menunaikan haji bagi pihak ayahku? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, wa dhalika fi hajjatil wada', dan peristiwa itu berlaku sewaktu haji wada'. Maksudnya kalaulah seseorang tu masih lagi hidup, namun dia memang tak mampu nak pergi haji sendiri kerana tak mampu perjalanan, tak mampu apa-apa, maka boleh untuk menunaikan haji bagi orang yang dah tak larat kerana sakit, kerana terlalu tua, bahkan orang yang meninggal dunia. 3251 hadis yang terakhir untuk
pagi ini. Wa bi ilai qala hadatsani Ali bin Khashram qala akhbarana Isa an ibni Jurayj an ibni Syihab qala hadatsana Sulaiman bin Yasar an ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Khatham, sesungguhnya ada seorang wanita daripada kabilah Khatham telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna abi syekhun kabirun, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang sangat-sangat tua, alaihi faridatullahi fil haji, telah datang kefarduan haji, apa ketentuan kefarduan haji ke atasnya, wa huwa la yastati, namun dia tidak mampu, an yastawiya, untuk duduk dengan baik, ala zahri ba'irih, pada belakang untanya. Dia tak mampu, wahai Rasulullah, perjalanan pun dia tidak mampu. Maka Nabi SAW pun bersabda, fahujji anhu, maka tunaikanlah haji bagi pihak ayah tersebut. Sebab itu pada baris yang keempat daripada syarah An-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa madhhabul jumhur, dan pendapat majoriti para ulama adalah jawazul haji, harus dan boleh menunaikan ibadah haji bagi orang yang tidak larat, seperti orang yang telah meninggal dunia, ataupun orang yang pada waktu itu sakitnya berterusan dan sebagainya, maka boleh untuk menunaikan haji bagi orang-orang tersebut. Maka boleh untuk menunaikan haji bagi orang-orang tersebut. Maka insya-Allah kita akan sambung pada riwayat 3252 pada jam 7.40 pagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua.